سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama lagi pada kesempatan ini untuk kita melanjutkan dari pengajian berkitab kita. InsyaAllah kita gunakan kitab Al-Irsyadat Al-Jami'ah fi ma yata'allaqu bis salatil jama'ah, yakni daripada sedikit sedutan kitab Sabil al-Muhtadi, insyaAllah. Dan kita telah pun sampai pada muka surat 6 pada siap. Muka surat 6, utamaan berjamaah di masjid. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bermuda berjamaah di dalam masjid atau di tempat lain yang ramai orang berhimpun di dalamnya itu lebih afdal berjamaah daripada berjamaah di dalam masjid yang sedikit orang berhimpun di dalamnya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kathura ma huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Maksudnya sembahyang seorang lelaki dengan seorang lelaki lebih suci ataupun lebih elok daripada sembahyangnya seorang diri, dan sembahyang dengan dua orang lelaki lebih elok, suci lebih elok daripada sembahyang dengan seorang laki-laki. Dan jemaah yang paling banyak adalah jemaah yang terlebih kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini mukadimah dalam tajuk berkenaan dengan keutamaan mendirikan salat secara berjamaah. Dia ada dua pengertian kat sini. Pertama berkaitan dengan maksud jemaah itu. Yang kedua masjid. Dua keadaan ataupun dua situasi penyataan dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan tentang kelebihan kita sembahyang berjemaah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini bersifat umum. Dia tak sebut di masjid, tapi dia mengatakan salat seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain itu lebih baik daripada dia sembahyang seorang diri. Maknanya kalau kata kita ada dua orang, maka seeloknya kita bergantian berjamaah. Walaupun hanya dua orang saja, maka itu terlebih baik daripada dia sembahyang seorang. Itu suatu pernyataan yang umum bersifat tentang keutamaan berjamaah. Cuma dalam hadis ini tak disebut tentang di masjid tu. Cuma dalam bab di masjid ni pula dia tak bawa hadis di sini. Keutamaan di masjid berbanding dengan tempat yang lain. Karena masjid antara ciri-ciri masjid yang kita pernah huraikan dahulu
masjid ni bersifatnya satu wakaf. Satu bersifat wakaf. Dan wakaf tu pula memang atas tujuan untuk dijadikan tempat solat yang berpanjangan dan tidak ada tujuan-tujuan yang lain pada tempat itu. Maka sebab itu antara keutamaan kenapa di masjid, kerana masjid itu telah diisytiharkan secara niat khasatnya untuk kita mendirikan berjamaah di situ. Itu satu. Maknanya dia berpunca hukumnya daripada wakaf tu tadi. Jadi sebab itu antara ciri-ciri masjid sifatnya wakaf. Berbanding dengan masjid ada kepunyaan seseorang, ada juga masjid punya seseorang kan. Jadi itu tak afdal. Walaupun dia masjid boleh didirikan berjemaah kan, tetapi dia ada milik seseorang, kemungkinan kalau sekiranya dia itu tidak berniat wakaf, dia niat hanya untuk beri izin orang solat, mungkin satu ketika lepas dia meninggal, mereka anaknya dia akan mengubah syarat daripada tempat solat itu kepada yang lain. Berbeza dengan wakaf. Wakaf dari segi hukumnya kita tak boleh dah nak ubah syarat dia. Kalau dikatakan wakaf mu'abbadan, maknanya dia selama-lamanya dia bersifat wakaf dan tujuan itu tujuan yang tak boleh diubah kerana tujuannya untuk manfaat, untuk solat. Jadi sebab itu perbahasan bab wakaf itu panjang, tapi dia berdasarkan kepada satu asas. Apabila berwakaf, dia telah berpindah milik daripada manfaat seseorang ataupun individu kepada manfaat berjamaah ataupun manfaat ammah orang ramai. Itu. Kemudian sebab yang keduanya, mana apa wakaf tu pula dia melihat kepada apakah yang diniatkan pada wakaf itu. Kalau diniatkan pada untuk melaksanakan solat dan berjamaah di sana, maka secara otomatik dia tak boleh diubah syaratnya. Dia tak boleh ubah syaratnya sebab dia dah diniatkan untuk apa? Untuk dijadikan tempat solat. Satu. Yang kedua, apabila dia telah didirikan secara berkekalan berjamaah di sana dan orang pun telah secara umumnya berniat dan juga beristihad bahawasanya tempat ini adalah satu ketetapan untuk didirikan jemaah, maka secara otomatik dia menjadi peristiharan umum untuk orang tidak boleh lagi mengubah daripada syarat tersebut. Jadi yang keduanya pasal tadi dia berkaitan hukum wakaf. Yang kedua kerana ma'ruf. Sebab tu dari segi hukum fiqh juga al-ma'lum tu juga dikategorikan sebagai hukum. Maklum ni tempat ni apa dia? Jadi maklum tempat ni diisytiharkan begitu daripada orang dulu lagi diisytiharkan sebagai masjid. Maka dia telah dimaklumi. Dengan sebab pemakluman itu telah menjadikan suatu adat yang dipakai sebagai hukum, kerana hukum itu adalah ma'ruf, bahawasanya yang ijma' ataupun orang kampung ni dah isytihar tempat ni sebagai masjid. Itu antara dua perkara yang menjadi kekuatan bahawasanya keutamaan masjid itu lebih diutamakan. Lebih lagi kalau tempat itu telah diwakafkan sebagai rumah Allah, maka dia menjadi hak Allah untuk kita makmurkan. Baik. Kemudian seterusnya, apa beza tadi kita dah sebut tentang yang boleh naik taraf tempat biasa pada masjid ni apabila ada wakaf, dan juga maklum umum bahawa tempat itu ada masjid. Dua perkara tadi. Yang ketiganya pula ialah dari sudut apabila kita telah mengisytiharkan masjid. Dulu pun kita telah cerita bahawasanya sesuatu tempat yang telah diisytiharkan sebagai masjid, kalau sekiranya orang qaryah itu ataupun kampung itu tidak memakmurkan dia ataupun tidak mengimarahkan masjid itu, maka hukumnya berdosa kepada semua orang. Berdosa kepada semua orang. Sebab itu masjid itu perlu dimakmurkan dan perlu dihidupkan dengan jemaah sekurang-kurangnya 2 orang. Sekurang-kurangnya 2 orang. Jadi bila dah masjid, kita dah dapat masjid, maka kita kena usaha untuk pastikan masjid itu tidak ditutup, walaupun dengan jemaah sekadar 2 orang. Sebab itu dalam kes COVID ni kan, kita daripada bulan 3 atau 4, macam mana
pendekatan yang kita ambil, walaupun kita terpaksa tutup tempat-tempat yang tertentu khususnya masjid, tetapi kita masih lagi mengekalkan dari sudut pengimarahannya. Orang yang terlibat secara khusus untuk pengurusan masjid, dia kena menghidupkan imam bila siap, kena ada untuk melakukan azan, menandakan syiar. Tetapi hak orang lima talimat dia telah terangkat dari hukum fardu kifayah. Yang mai sembahyang 2-3 orang di masjid itu telah menghilangkan kewajiban fardu kifayah kepada orang lain. Itu antara perkara yang memberi kemudahan kepada kita, sebab nak jaga situasi ni, institusi masjid ni bukan satu benda yang mudah. Sebab tu memang kita seronok nak buat masjid banyak, tetapi siapa yang nak menjaga dan mengibaratkannya tu? Kalau kita hanya buat dan kita tinggal, maka kita akan berdosa. Siapa dia? Orang kuliah tu lah yang pakai ada buat tu. Sebab tu nak buat masjid, dia kena ada tanggungjawab, rasa tanggungjawab untuk mengibaratkannya. Baik, kemudian tadi ulama membiaskan daripada hadis ini. Ada orang bertanya antara di masjid dengan di surau, dua-dua buat jemaah, ada orang yang dilema antara dua tempat yang mana dia nak pergi. Rumah dia duduk tengah-tengah, masjid pun sampai lebih kurang juga, surau pun mungkin surau dekat sikit daripada rumahnya. Jadi di manakah yang afdalnya dan utama untuk dia mendirikan berjemaah? Yang afdalnya tentulah di masjid berbanding di surau. Kenapa? Karena di masjid bila kita dah istihar masjid tadi, dia boleh buat tahiyatul masjid. Dia ada kelebihan kat situ, kelebihan tahiyatul masjid. Dan kita duduk iktikaf dapat pahala. Tapi di surau kita boleh berjemaah, tapi kita tak boleh tahiyatul masjid. Tak ada sunat tahiyatul masjid. Kalau buat juga dia hanya dapat sunat mutlak. Kalau dia buat juga bukan dalam waktu tahrim, maka hukumnya dosa pula. Tapi kalau tahiyatul masjid kita buat bila pun. Sama ada waktu tahrim lepas asar ke, lepas sembahyang asar, sebelum kita tunggu maghrib kan kita main masjid dulu. Lepas tu kita masuk masjid sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tak apa, sebab diharuskan kerana ada sebab musabab yang kita main masjid untuk kita bertahiyatul masjid, maka hukumnya sunat dan harus. Tapi kalau di dalam surau tak boleh. Kalau kita buat juga dosa. Kalau waktu yang tidak waktu tahrim tak apalah. Walaupun kita niat tahiyatul surau, tak kala tahiyatul surau tapi tahiyatul masjid, kita niat juga tahiyatul masjid. Di surau yang tak istihar sebagai masjid, dia hanya dapat pahala sunat mutlak saja. Sunat mutlak ni, sunat mutlak tu semata-mata sunat. Dia tak lebih macam mana tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ada kelebihan dia. Sembahyang sunat mutlak ni dia biasa biasa. Sebab dia tidak ada sebab yang dikaitkan dengan solat itu. Sesuatu solat yang ada sebab yang dikaitkan dengan solat itu, dia ada kelebihannya. Pada status fadhail dia, kelebihan-kelebihan dia. Baik. Fadhal. Okey, kalau kata kita asal kita banyak bertinggal, kita masuk kita tak buat tahiyatul masjid tapi kita buat fadhil. Buat fadhil. Dia lebih afdal tahiyatul masjid itu dulu. Sebab fadhil tu boleh waktu lain. Sebab keutamaan kita masuk masjid ialah tahiyatul masjid. Kalau kita buat fadhil sekalipun, ada setengah kata dia boleh dapat 2 dalam 1. Ada yang kata dia dapat 2 dalam 1. Yang tu kalau sekiranya 2 dalam 1 ni pandangan yang kalau sekiranya dia dalam keadaan yang antara contoh kita nak buat sembahyang fardu, jemaah dah nak diberikan. Jadi kita masuk dalam sembahyang jemaah tu, hak sembahyang tu dikira tahiyatul masjid. Tapi keafdalan tu dia hanya bersifat tunggal. Tak afdal tu tunggal lah. Kalau kita buat 2 dalam 1 tu tak apa nak cantik lah. Hak tunggal satu tu lebih afdal daripada kita rangkum. Memang boleh banyak boleh kita rangkum dalam satu ibadat. Tapi hak afdalnya ialah bersifat tunggal. Sama lah macam kita kata haji kan, ada haji ifrad, haji qiran, haji tamattu' Yang mana lebih afdal? Ifrad lebih afdal. Dia tunggal. Walaupun qiran boleh buat 2 dalam 1. Walaupun tamattu' ni ada kelebihan dan juga boleh kita buat umrah dulu lepas tu bawa haji. Tapi utamanya ialah hak yang tunggal yang dituntut bulan haji itu apa dia? Haji. Maksudnya kita niat haji itu lebih afdal.
Sama dengan status bila kita masuk masjid, yang mana lebih utama? Utama itu ialah tahiyatul masjid. Bila kita mai untuk kita memberi penghormatan kepada masuk masjid itu. Macam kita mai rumah orang, kita bagi salam, utamakan tetamu dulu. Kalau kita mai buat dua dalam satu, maknanya kita dah seolah-olahnya kalau dari segi adab kita dah tak meraihkan sangat tuan rumah. Kita hanya fokus kepada tujuan kita mai. Tapi kalau kita mai itu dengan adab yang meraihkan tuan rumah, dengan bagi salam, bawa buah tangan, maka itu lebih afdal. Itu dari segi nilai akliyah kita yang nak mengatakan yang utama itu bersifat dengan. Tapi kalau kita nak buat juga tak salah. Dua dalam satu itu tak salah. Tapi utamanya ialah kita asingkan. Sebab itu kalau kita dah tahu kita nak buat qada ke apakah, mai awal sikit. Buat yang utama. Sebab kita nak ambil hak utama daripada benda yang harus. Banyak benda yang harus yang boleh kita buat, tapi yang mana lebih utama? Kenapa kita kata gitu? Kerana ada dalil dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menilai yang mana lebih baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Yang mana lebih baik amalan yang kita buat. Yang tu yang akan menjadi nilai tambah di sisi Allah Taala. Contoh, ada juga orang dalam satu hadis, orang tanya, orang Badawi, dia tanya Nabi SAW, bolehkah ya Rasulullah kalau aku ni tak sembahyang sunat, aku sembahyang fardu saja, boleh masuk syurga lah? Nabi kata boleh. Tapi dalam hadis yang lain Nabi kata kalau kamu buat qabliyah, ba'diyah, apa daga yang Nabi sendiri amalkan, maka lonjakan untuk dia masuk ke syurga tu lebih dahulu daripada kawan yang hanya sekadar buat yang dia sekadar boleh masuk juga. Tapi kawan yang boleh bintang dia dulu lebih awal lagi daripada dia yang dia boleh masuk syurga. Itu maknanya nilai afdal yang kita cari itu. Sama lah macam tadi kita nak sembahyang masjid ke surau Pak. Yang mana kita nak cari? Dua-dua boleh dapat jemaah, dua-dua boleh dapat 27 markah ataupun 27 darjat. Tentulah kita akan cari yang afdalnya, yang lebih afdal, yang lebih afdal. Sama macam orang pergi Mekah, tuan-tuan kan, mayang di Masjidil Haram dan sembahyang di hotel. Hotel pun ada surau kalau musim haji. Kalau siapa bisa pergi haji ada pengalaman itulah. Tuan-tuan sembahyang di hotel kan main di Masjidil Haram. Ramai yang sembahyang di surau dekat hotel. Dia kata senang Ustaz, kami beriktikaf. Mana beriktikaf kamu surau tapi dia kata dapat juga pahala 100,000. Betul. Tapi sembahyang dalam masjid, ini baca hadis ni, yang mana Allah Ta'ala lebih menyukai ramai orang. Kalau kita sembahyang di surau adalah 100 orang. Kalau dalam Masjidil Haram 100,000 orang dengan pahala 100,000 pula. Jadi lebih besar di masjid berbanding di rumah. Walaupun berbanding di hotel kita ni, di surau hotel kita ni, banding dengan masjid, walaupun kita terpaksa sembahyang di luar sekalipun, sebab kita beriman dalam masjid, maka kelebihan itu lebih besar daripada kita buat jemaah kemudian daripada itu ataupun lain daripada itu. Nak tengok tak mana afdal. Sebab kita dengan Allah, sebab Allah Ta'ala suruh kita ambil yang afdal. Yang afdal. Dalil tak mana? Surah Al-Mulk juzuk yang kedua tu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalannya? Nanti Allah Ta'ala nak tengok. Samalah dengan kita buat amalan antara sembahyang banyak rakaat dengan sembahyang 2 rakaat yang khusyuk. Sembahyang sampai 20 rakaat tapi tak khusyuk, nak tunjuk ke orangnya. Dengan sembahyang 2 rakaat tapi khusyuk. Contoh, ada dengan tuan-tuan pilihan sikit lah ni. Yang ni kita kata contoh kenilai yang Allah Ta'ala nak tengok yang kita buat tu. Tapi kalau kita boleh banyak istiqamah dengan baik lagi cantik, maka itu lebih sempurna dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kita faham tadi antara sembahyang di surau dan sembahyang di masjid, dan itu juga soalan tadi antara kita utamakan qada kita ataupun tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul qada ni boleh buat rumah, tahiyatul masjid hanya boleh buat di masjid, maka afdalnya kita utamakan di tempat yang mana diberikan kelebihan itu, yang ada nilai-nilai kelebihan itu. Baik, habis dari situ. Jadi faham kita berkenaan dengan keutamaan berjemaah di masjid dan berdasarkan bersumberkan satu hadis daripada
riwayat Ibn Hibban. Baik, melainkan jika ada imam masjid itu orang bid'ah yang tidak dikafirkan seperti sesetengah kaum Jabariyah, Qadariyah, Wujudiyah ataupun Rafidah, ataupun imam yang fasik, khunsa atau menjadi kosong masjid yang hampir itu sebab ia meninggalkan masjid itu kerana ada imam yang tersebut dalam masjid itu. Kalau imam tu tak nak kenal dengan ahli sunnah wal jamaah lah, dari segi i'tiqadnya, dari segi akhlaknya, kalau lagu ni tu nak. Jadi kita ikhlas sikit lah. Sebenarnya kalau ikut nak cari betul-betul zaman ni memang susah. Nak cari kita betul-betul yang ada nilai-nilai takwa yang sempurna tu, imam yang bacaan dia bagus, akhlak dia bagus, memang payah carinya. Sebab pengalaman saya duduk jadi pengurusan masjid dulu pun, nak cari imam grade A ni susah jumpa. Semua yang ada C boleh gagah lah bagi ada. Betul-betul nak jadi imam tu payah. Ada, tapi yang ada tu dia tak mau. Dia melas, kawan dan semayang pun dia sampai. Tak tahu dia berlepas. Orang yang tak apa-apa layak, yang tu yang dia nak jadi cepat. Dia nak. Tapi yang betul-betul layak, tak apa-apa nak main. Tak tahu lah, mungkin dia ilmu tinggi kot sebab dia takut bila nak pegang amanah ni. Jelah bila dapat ilmu pula tak ikut jadual, jadual tak ikut, tak main ikut jadual ni. Ilmu dah ambil, jadual tak main, itu masalah. Dia tak kata siapa-siapa ni benda betul, benda betul semua ada berlaku. Kadang-kadang sampai 2-3 bulan tak main, dia hantar orang ganti lah. Orang ganti tu pula dia tak pergi tolong bayar pun bagi. Dia harap masjid tu bayar kawan tu makan gaji buta, bukan gaji elok. Tu kalau kata ada nilai takwa, dia takkan ambil tanggungjawab itu. Tapi kalau sekiranya tak ada orang lain dah, kalau tak buat ni dah jadi satu, orang kata apa, dosa habis. Sebagai niat fardu kifayah lah. Dah ada segi kelebihan Allah Ta'ala bagi, maka dia pun buat atas dasar fardu kifayah yang lebihnya dia tawakal kepada Allah. Macam mana nak buat? Kalau kata uzur tu memanglah tak boleh nak lari, tapi dia komiti elok. Kalau uzur dia orang ganti, dia yang tanggungjawab untuk nak bagi sagu hati ke apa-apa. Tak ada masalah lah kalau dia boleh komiti dengan cara tu. Tapi banyak yang kita boleh jumpa dia buat itu masalah. Itu masalah. Jadi kita tak kata siapa-siapa, kalau kena muhasabah lah kan. Harap kita bermuhasabah dan insya-Allah. Sebab ni bila ambil tanggungjawab, kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang tuan-tuan dulu tanggungjawab tu cukup cantik dah bahasa dia. Bila hang tanggung sesuatu amanah, hang akan jawablah di hadapan Allah. Walaupun mungkin boleh berjawab dengan manusia, maka di hadapan Allah kamu tak dapat lari. Sebab itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, orang yang faham iman yang sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala ni, mereka faham bukan takat dunia nak lepas, tapi mereka takut tak lepas di akhirat. Maka sebab itu orang yang faham ni tak akan dengan mudah-mudah nak ambil amanah dan tanggungjawab itu. Sebab itu ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang amanah, yang mana Allah Ta'ala telah bentangkan amanah untuk jadi khalifah di atas muka bumi ini. Semua makhluk Allah Ta'ala bagi peluang nak apa jadi khalifah di atas muka bumi ini. Tapi satu makhluk pun tak mau, tak sanggup dia. Walaupun jin mereka tu nak ambil juga, dia sama macam manusia lah sifatnya. Betul jin Allah Ta'ala pernah bagi dah amanah itu, tapi mereka telah khianati amanah itu, maka Allah Ta'ala gantikan pula dengan makhluk yang lain, iaitu manusia. Allah Ta'ala ciptakan manusia setelah jin tak mampu untuk nak membawa amanah tersebut. Sebab itu kalau kita tengok ada orang buat kajian tentang siapakah makhluk sebelum manusia, memang jin lah. Dan Quran pun Allah Ta'ala sebut, dan Allah Ta'ala telah berikan amanah khalifah itu kepada mereka, tapi tak jalan. Mereka tak boleh nak sempurnakan tanggungjawab itu. Tapi Allah Ta'ala beri kepada manusia. Manusia mampu tak?
manusia mampu lah. Tapi dalam banyak-banyak manusia itu ada juga yang tak ikut panduan Allah. Maka sebab itulah dia jadi sebaliknya. Orang yang ikut petunjuk daripada Allah, insya-Allah dia mampu. Sebab tu bila mana para malaikat bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala kata nak beri amanah kepada manusia, dan Allah Taala sebut pula tentang kelemahan manusia, yang suka gerik, yang suka buat kerosakan di atas muka bumi. Maka malaikat tanya kepada Allah, mampukah manusia ni nak jadi khalifah? Dan hak yang dulu jin pun tak mampu nak buat dengan sempurna ni, macam mana manusia yang lemah ni pula lebih kurang pandai macam jinnya, baik sikit daripada jinnya. Kata orang tua kata orang yang paling jahat di kalangan manusia itulah yang paling baik daripada jin. Itu dia kata Allahu'alam. Orang dulu kata Allahu'alam. Itu riwayat yang sahih tak sahih, Allahu'alam. Tapi maknanya pandai kita lebih kurang dah. Sebab tu kita tidak ada dah surah jin yang Allah Ta'ala ceritakan pula macam mana pandai mereka. Ada yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata boleh manusia itu jadi khalifah dengan syarat dia ikut apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada dia. Maka Allah Ta'ala buktikan dengan kejadian Adam. Allah Ta'ala ajar Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Bila Allah Ta'ala dah ajar Nabi Adam AS untuk mengurus kehidupan dunia ini dengan amanah sebagai khalifah, maka Adam buat apa yang mereka tanya kepada Adam, Adam jawab. Jawab dalam Quran itu sikit kan, tapi banyak yang mereka tanyakan kepada Adam AS, dan semuanya Adam boleh bagi tahu. Sebab Allah Ta'ala dah ajar ilmu kepada Adam AS untuk mengurus dunia ini, maka dia layak menerima amanah tersebut. Tapi apa maksud ayat yang kita baca dalam surah Al-Hasy tadi? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaha al-insanu. Semua makhluk dia tak mampu nak terima, tak mau terima, malaikat manusia. Wa hamaha al-insan. Allah Ta'ala bagi tahu secara umum, secara globalnya manusia itu semua telah diberikan amanah itu. Tapi kebanyakan manusia bila mereka terima amanah itu tak kembali untuk merujuk kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala dah hantar Nabi untuk mengajar manusia cara nak mengurus dunia ini, tapi manusia tak mau ikut Nabi. Maka sebab itulah manusia-manusia yang jahil dari ini, maka menanggung-nanggung amanah-amanah yang lain, maka mereka akan menerima satu bebanan yang berat, dan bebanan itu akan menyebabkan mereka menerima akibat di akhirat. Sebab mereka jahil daripada tanggungjawab, jahil daripada akibat amanah yang mereka pikul itu, maka mereka akan menerima akibat di akhirat yang berat. Yang ini merujuk kepada siapa? Golongan yang membelakangkan Allah Ta'ala, tak mau melihat dan mengambil pengajaran daripada petunjuk Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia. Itu akibat yang menyebabkan manusia jadi hina. Sebaliknya kalau orang yang ikut petunjuk Allah dan Rasul, maka orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kemuliaan manusia di mana? Kemuliaan manusia ialah dengan ilmu. Allah Ta'ala sebut al-ulama warasatul anbiya, salah satu. Sebab itu ada lagi ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat satu kedudukan di kalangan manusia-manusia yang ramai ini bagi orang yang ilmu pada satu kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena ada ilmu. Bila kita nak buat sesuatu dan kita nak memikul sesuatu amanah yang memang terpikul pun di atas diri kita, maka kita kena belajar macam mana cara untuk kita sempurnakan supaya kita tak jadi orang yang akan menjawab banyak persoalan di akhirat esok ini. Jadi sebenarnya banyak amanah yang kita dah terima satu persatu. Nikmat-nikmat itu adalah amanah. Allah Ta'ala bagi kat kita kehidupan ini amanah. Diri kita ni amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh urus diri kita ni untuk apa? Kalau kata kita tak urus dengan baik, kita telah khianat pada diri kita sendiri yang menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diri sendiri. Kemudian Allah Ta'ala hantar pasangan kita. Allah Ta'ala hantar pula anak-anak untuk kita didik.
Allah Ta'ala hantar pula orang keliling kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita. Itu semua amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian untuk kita hidup, kita cari pula pekerjaan. Pekerjaan itu juga satu amanah yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Sama ada kita nak buat tak mau buat itu atas pilihan. Tapi bila kita dah pikul amanah, maka kita terpaksa menjawab di hadapan Allah. Yang tu yang kita nak kena sentiasa insafi tentang kedudukan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik. Okey. Jadi maknanya balik pada cerita tadi, jika boleh kita tidak berimam dengan sesuatu imam yang sifatnya ada perkara-perkara bid'ah yang dia buat. Ini bukan bid'ah haknya Wahabi ni yang tentang bid'ah ada yang berkait dengan jauh langsung dengan amalan-amalan Rasulullah SAW tu. Benda-benda khurafat yang jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia nakalkan di sini seumpama kaum Jabariyah, mana akidah yang dah sesat, ataupun Qadariyah yang hanya berserah kepada takdir semata-mata, tidak ada ikhtiar dan usaha, ataupun golongan wujudiyah, golongan-golongan yang ada orang kata apa, simbol-simbol yang tertentu yang mereka dewakan. Mereka mentauhidkan Allah, tapi ada simbol-simbol yang tertentu yang terlalu mereka dewakan lebih daripada Allah dan Rasul. Baik. Ataupun Rafidah ni pokok Syiah, pokok Syiah Rafidah yang jauh menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah dan amalan mereka. Ataupun imam tu bersifat fasik. Sifat fasik ni tu imam yang tak jaga akhlak. Tu imam pun main bola pakai nok pendek. Ni dah tahu dah. Tu imam. Dia menjadi imam sedap, tapi bila main dia kata, "Alah, ini ada kita pakai mazhab Maliki boleh pakai nok pendek." Yang bahkan mazhab Maliki ni pun kalau kita tengok betul-betul mazhab yang agak terpincit daripada jumhur ulama dari sudut status kedudukan aurat itu, kedudukan aurat antara pusat dan lutut bagi lelaki itu. Jadi itu antara sifat-sifat fasik lah. Yang kedua untuk imam yang untuk jadi terkenal orang pula isap rokok bagi orang tu lah. Jadi yang benda-benda yang bersifat makruh yang dia kekalkan dalam hidup dia. Benda yang orang ijma' dah benda ni ada sampai orang kata haram kan. Ada yang ulama kata tak kata halal tapi makruh. Tak ada kata rokok ni halal, tak ada coklat. Tapi paling kurang, paling ringan dia kata makruh, dan paling ramai kata haram sebab mudaratnya. Tapi dia kekalkan yang tu. Maka imam yang macam tu termasuk dalam kategori fasik perbuatannya. Hak dosa tak dosa tu serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi hak benda, hak zahir ni yang boleh kita hukum. Sebab kita bukan ditakdirkan sebagai orang yang nak memberi hukum. Kita bukan qadhi. Kita orang awam ni kita hanya sekadar melihat apa yang telah dihukumkan. Maka kalau siapa yang macam tu, itu hukumnya. Tapi kita tak hukum dia sebab dia mungkin boleh bertaubat selepas daripada itu. Baik, itu fasik-fasik ni luah lah. Maksud fasik ni luah mana dia terdedah ataupun dia kekal dalam keadaan dosa. Benda-benda yang bersifat makruhat yang dia buat secara berkekalan, maka dia jadi dalam kategori orang yang fasik. Okey, fasik itu maksudnya dosa. Khunsa ni sama ada khunsa muskil ataupun khunsa yang tapi kalau khunsa tu dah jadi lelaki betul, itu tak apalah. Cuma ada ulama kata kalau dulu dia pernah waktu satu ketika masa kecil sebelum balik dia khunsa, tak tahu. Tapi bila dia dah balik dia dah pilih jadi lelaki. Maka kalau sekiranya dulu dia khunsa lepas tu jadi lelaki, itu pun hukumnya makruh, kita ikut imam yang begitu. Makruh kata para ulama, tapi bayang kita sah, tak ada masalah. Yang tadi semua ni hukumnya sah bayang, tapi hukumnya makruh kan. Baik. Sikit kita tak habis mengenai. Kemudian atau menjadi kosong masjid yang hampir itu sebab ia meninggalkan masjid itu kerana ada imam yang tersebut dalam masjid itu. Jadi masjid itu orang tapi pasal apa? Salah satu sebabnya ada orang-orang yang macam tu yang menjadi imam.
maka berjemaah pada masjid yang sedikit orang yang berhimpun di dalamnya itu terlebih afdal pada ketika itu. Maknanya kalau kata kita pergi satu tempat ataupun surau yang mana di sana tu ada amalan-amalan orang-orang yang lebih soleh berbanding dengan tadi di masjid, tapi ada orang-orang yang bersifat fasik, khususnya yang menjadi pimpinan di situ, maka itu lebih afdal. Kalau kita tanya sembahyang tu sah tak? Sah. Sembahyang tu sah ni kita cerita tentang afdal. Sembahyang pada mengikut imam yang fasik sah. Macam kita pergi satu-satu tempat lah, kita tak tahu imam kat situ, kita ikut je lah. Lepas habis sembahyang, orang tu cerita tu imam ni ingin-ingin. Lepas tu orang tak ramai, tapi kita tak tahu, kita ikut. Macam mana sembahyang? Sembahyang sah. Orang yang di kampung tu pun kalau ikut sah. Pasal apa? Kalau dia punya aturan sembahyang tu mengikut syaratnya sah, sah lah. Orang lain yang ikut dia tak ada masalah. Cuma yang cerita afdal ni tu yang dari segi nilai yang nak ambil lebih baik tadi ni. Yang ni bukan dari segi teori sah tak sah. Yang ni dari segi nilai. Jadi contoh jangan pegang yang ni pula tadi. Kalau kita bangkau semua tu imam di masjid, sebab semua kategori C. Dari sudut kita kata keafdalan. Sebab tu nak cari imam yang orang yang terlebih baik di kalangan kita yang dari sudut bacaan, akhlak dan sebagainya untuk jadi imam kita. Tapi kalau dah tak ada, kawan yang lebih baik pun tak main. Orang yang ada ni tak kaksi saja, boleh naik. Dan dia boleh bawa dari segi hukum akam ke elok, maka tak ada masalah, sah lah mayang kita. Jadi jangan susahkan, sebab ada pula bila dia jadi kita ni, dia jadi macam tu terlalu menghukum sampai lainnya tak main mayang jemaah dah. Sebab dia kata semua tu imam, dia bagus lagi, tapi dia tak mau jadi imam. Dia kata semua orang imam tak sampai tahap A, jadi tak boleh ikut semua. Yang dia duduk perasan, dia lagi bagus. Bila orang tolak dia lagi teruk daripada hasil. Itu pun masalah juga tuan-tuan. Baik, habis. Sikit lagi no? Bermula berjemaah di dalam masjid yang tiga, dan jika sedikit berjemaah sekalipun terafdal daripada berjemaah di tempat lain. Berkata Syekh Rami dan Syekh Mutawali bahawa sembahyang seorang ini dalam masjid yang tiga terafdal daripada sembahyang berjemaah di tempat yang lain. Maknanya kalau kata sembahyang di masjid walaupun hanya ada 3 orang, lebih afdal daripada sembahyang bukan masjid. Walaupun di surau untuk ramai, tapi kita tak ramai di masjid, lebih ramai di surau, maka di masjid ini lebih afdal daripada yang di surau. Baik, kita kata dulu insyaAllah difaham. Wallahu a'lam. Aku lakukan hadza wassalamualaikum. InsyaAllah kita sambung pula berkenaan dengan antara berjemaah dan khusyuk. Wallahu a'lam. Aku lakukan hadza wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina 'ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib wa a'malana min al-khiyanah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Masih tak?